Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam TS25. Bertemu kita dalam kuliah yang terakhir, kuliah yang ke-25 dalam modul 2. Okay, dalam modul 2, kuliah yang ke-25 adalah kuliah yang terakhir. Masih lagi di bawah tajuk PLC, tapi kita fokus kepada pembudayaan dialog prestasi di sekolah. Dialog prestasi juga adalah salah satu daripada alat kolaboratif PLC. Tuan-tuan boleh rujuk kepada buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, seperti biasa, jangan lupa subscribe and like. Baiklah tuan-tuan sekalian, apa itu dialog prestasi? DP, dialog prestasi, adalah salah satu strategi dalam PLC. Ia merupakan satu forum yang dilaksanakan di semua peringkat bagi membincangkan prestasi pendidikan berdasarkan kepada data dan fakta serta disusuli dengan tindakan yang mantap dan berfokus bagi mencapai sasaran KPI yang ditetapkan. Jadi sebenarnya ia forum berdasarkan data dan fakta. Bukan persepsi ya, mesti ada data dan fakta, bukan persepsi dan andaian. Berlaku komunikasi dua hala untuk menyelesaikan isu, keputusan bersama, ada tindakan susulan, ada pemantauan intervensi. Itulah dia prinsip-prinsip asas yang seharusnya berlaku dalam dialog prestasi. Sebab itu DP ini tak sama dengan mesyuarat, tak sama dengan postmortem. Dia bersifat dialog reflektif seperti mana yang ada dalam PLC. Baiklah tuan-tuan sekalian, konsep dialog prestasi. Yang pertama, pendekatan dialog prestasi berlaku secara bottom up, bawah ke atas, berdasarkan data, fakta yang tepat, perancangan berfokus dan isu semasa yang kritikal yang dihadapi. Jadi kita nak dialog ini berdasar pada apa? Isu dulu, lihat isu dulu yang kritikal, kemudian lihat datanya, lihat faktanya, lihat realitinya, kemudian buat perancangan berfokus untuk mengatasi isu tersebut. Itu antara peringkat awal yang perlu kita buat dalam dialog prestasi. Pelaksanaan dialog prestasi bermula dari bawah, di mana isu yang tak dapat diselesaikan di bawah dibawa ke atas. Isu yang tak dapat diselesaikan oleh panitia dibawa ke peringkat pengurusan sekolah. Tak selesai juga di peringkat pengurusan sekolah, isu itu dibawa ke PPD. Tak selesai juga di PPD, dibawa ke jabatan. Tak selesai juga di jabatan, dibawa ke kementerian. Bottom up. Itu caranya dialog prestasi itu berlaku. Okey, dia bukan daripada atas ke bawah. Dia terbalik ya. Bottom to up. Baiklah. Pelaksanaan dialog prestasi berasaskan komunikasi dua hala antara pemimpin sekolah dan guru. Kalau kita tengok DP di peringkat sekolah, dia mesti berlaku communicate dua hala, bukan sehala, bukan vertical relation, tapi dia horizontal relation. Boleh konsep terima dan beri antara pengurusan sekolah dengan guru. Begitu juga di peringkat PPD, antara PPD dengan guru, dengan pengurusan sekolah boleh ada horizontal relation, bukan sehala, bukan vertical relation. Perlu memastikan isu permasalahan di setiap peringkat dapat diselesaikan atau dikurangkan. Tujuan DP ni nak selesaikan isu. Kalau tak boleh juga, baru bawa ke atas. Macam tu cara dia. So biasanya DP diakhiri dengan rumusan keputusan yang dipersetujui bersama yang akan dibuat sebagai tindakan susulan. Maklum balas. Sebab tu DP berakhir dengan maklum balas.
Kalau mesyuarat berakhir dengan minit mesyuarat, dia berbeza di situ ya. Okey, rumusan jadikan sebagai maklum balas untuk dilaksanakan sebagai tindakan susulan di peringkat seterusnya. Baik, apakah objektif dialog prestasi? Iaitu fokus dan accountability terhadap data dan fakta. Data, fakta. Okey, bukan persepsi, bukan andaian. Memantau prestasi, kemajuan prestasi dipastikan berada di track yang betul. Kita nak tahu berada di track ataupun tidak. Kejauh daripada track, menghampiri track, atau sudah melepasi target dan sebagainya. Mengenal pasti masalah sebenar berdasarkan RCA dan cadangan penyelesaian masalah mengatasi cabaran tersebut melalui amalan terbaik. So, ada RCA-nya. Kemudian, memajukan isu yang tak dapat diselesaikan kepada pihak pengurusan yang lebih tinggi. Okay. Data, pantau prestasi, ada RCA, ada intervensi, kalau tak boleh selesai, bawa ke atas. Itu adalah objektif dalam dialog prestasi. Baik, di peringkat sekolah, DP itu kita boleh pecahkan kepada kluster-kluster, kelompok-kelompok. Okey, ada 4 biasanya kelompok untuk dialog prestasi. Okey, kelompok yang pertama, kluster yang pertama, enrollment murid. Ini satu kelompok DP yang kita boleh buat dialog prestasi di peringkat sekolah. Enrollment murid, dalamnya berkaitan dengan apa? Kehadiran, transisi, keciciran, enrollment murid prasekolah, rendah dan menengah, enrollment murid pendidikan khas, juga penyertaan murid dalam STEM. Selepas PT3, selepas tingkatan 3, seramai mana yang berada di jurusan STEM, itu juga boleh kita jadikan dia sebagai salah satu elemen dialog prestasi di bawah kluster enrollment murid. Satu bab. Bab yang kedua, kluster yang kedua, kemenjadian murid. Apa yang nak didialogkan di sini berkaitan dengan pentaksiran berasaskan sekolah, PBS, PBD, PAJSK, psikometrik, literasi dan numerasi, layak sijil SPM, keboleh pasaran SPM, selepas SPM ke mana anak-anak itu boleh melanjutkan pelajaran, PNGK STPM, SKPM G2 standard 5, itu kemenjadian murid. Ini semua item-item yang berada di bawah elemen kemenjadian murid, berada di bawah kluster kemenjadian murid. 2 dah kluster yang boleh kita dialogkan di peringkat sekolah. Baik, yang ketiga, kluster yang ketiga, hal ehwal murid. Berkaitan dengan apa? Disiplin murid, jenayah, buli, ponten sekolah, pendidikan pencegahan dadah, PPDA, juran pencapaian murid daripada segi status sosioekonomi, SES, jantina, bandar luar bandar. Ini di bawah juran pencapaian murid daripada segi status sosioekonomi, status kaya miskin, B40 lawan bukan B40, jantina, gender, bandar luar bandar, sudah tentu ada pencapaian yang berbeza, ada jurang di situ. So tugas kita nak rapatkan jurang. Ini kita bicarakan di bawah kluster hal ehwal murid. Kemudian kluster yang keempat ialah kecemerlangan sekolah. Ini berkaitan dengan apa? Kepimpinan SLT dan MLT, kualiti sekolah dan guru berdasarkan SKPM G2 standard 1 hingga standard 4, potensi murid untuk menjulang kebitaraan dalam kurikulum khususnya. Ini bicara soal kecemerlangan sekolah. So kita boleh gunakan data SKPM G2 standard 1 hingga 4 untuk kita mendialogkan berkaitan dengan kluster kecemerlangan sekolah. Jadi 4 semua ini yang boleh kita bincangkan, yang boleh kita dialogkan di peringkat sekolah. Baiklah, sekarang saya detailkan lagi satu persatu berkaitan dengan kluster-kluster tersebut. Apa datanya, apa RCA-nya, apa intervensinya, supaya kita lebih jelas dan faham bagaimana kita nak laksanakan dialog prestasi. Baiklah, di bawah kluster 1 elemen murid, kehadiran dan keciciran.
kita nak dialogkan berkaitan dengan kehadiran dan keciciran. Datanya apa? Okey. Kita mulakan dengan data trend ketidakhadiran mengikut bulan, hari, jantina, tingkatan dan kelas yang kita boleh ambil daripada APDM. Kelompok tak hadir CISMO, kelompok tegar yang beresiko cicir dan sebagainya. Itu datanya. Kemudian kita buat RCA, analisis ketidakhadiran. Apa sebab dia tak hadir? Berdasarkan kaji selidik responden. Primary data. Mengapa dia tak hadir? Mengapa tak suka hadir hari Isnin? Mengapa tak suka hadir hari Rabu dan hari Jumaat misalnya? Buat analisis RCA secara Ishikawa ini untuk dapatkan punca sebenar mengapa dia tidak hadir. Lepas tu baru kita pergi kepada intervensi. Cara nak mengatasi punca tadi melalui PDCA, Plan, Do, Check, Action. Fokus kepada intervensi dalam kawalan berdasarkan RCA yang telah kita buat. Intervensi luar kawalan, kita perlukan kolaborasi dengan agensi-agensi lain. So, kita lengkapkan DP kita itu melalui dengan PDCA. Itu baru berkaitan dengan kehadiran dan keciciran. Saya lanjutkan lagi. Masih lagi di bawah kluster enrolment murid, iaitu prasekolah, rendah dan menengah. Okey? Mungkin berlaku kemerosotan enrolment di sekolah kita. Sekolah lain meningkat, sekolah kita menurun. Mengapa tu? Ini boleh kita dialogkan. Okey, mengapa sekolah kita tak popular sedangkan sekolah lain berubut-ubut orang masuk. Berubut-ubut parent nak masuk ke sekolah itu. Sekarang sekolah kita tidak popular sedangkan dia bersebelahan saja. Ini mungkin juga kita boleh dialogkan di peringkat sekolah. So, apa datanya? Data trend kemasukan murid ke prasekolah tahun 6 ke tingkatan 1 dan tingkatan 3 ke tingkatan 4 mengikut lokaliti. Kita boleh gunakan mengikut lokaliti. Dari segi feeder, dia memang feeder kita dah, tapi mengapa dia pilih sekolah lain? Ini kita pergi kepada RCA, Root Cause Analysis. Analisis sebab mengapa kemasukan murid dari sekolah feeder ke sekolah berkenaan merosot. Apa faktor penolaknya? Mengapa orang tak nak masuk sekolah kita? Apa penolaknya di situ? Okey, barulah kita buat intervensi melalui PDCA. Rancang dan laksanakan strategi untuk mengatasi faktor penolak tadi, penghalang kemasukan ke sekolah berkenaan. Buat penambahbaikan di peringkat sekolah sebagai kekuatan dalaman untuk menarik orang masuk ke sekolah kita. Meningkatkan kepercayaan parent untuk masuk ke sekolah kita bagi mengatasi isu enrolment murid seandainya sekolah kita berlaku seperti itu. Okey, dua. Okey, Yang ketiga, kluster enrolment murid lagi, penyertaan murid dalam STEM. Ini berlaku di sekolah menengah. Okey, dari tingkatan 3 ke tingkatan 4. Seramai mana murid kita terjurus dalam STEM, sama ada sains tulen, sains gunaan ataupun TVET. Okey, so kita perlukan data jumlah dan peratus murid yang berada dalam aliran sains tulen, sains gunaan, teknologi serta MPB di tingkatan 4 jurusan STEM. Bertambah atau merosot? Setiap tahun kita akan tengok mengapa dia tak lepas. Okey, bukan sekadar sains tulen tetapi sains gunaan, teknologi dan sebagainya. Trend data setiap tahun jauh ke dekat untuk mencapai dasar 60-40. Setelah kita ambil kira sains tulen, sains gunaan, TVET tadi, MPB, capai ke tidak 60-40? Kalau tak capai, apa sebabnya? Cari punca dia, RCA dia. So, analisis punca RCA, murid menyertai STEM yang masih rendah kalau berlaku di sekolah kita lah, ya. Kaitkan dengan pencapaian yang lemah dalam subjek sains dan matematik di peringkat menengah rendah. Jadi puncanya mungkin berlaku di peringkat menengah rendah. Lemah sangat sains dan matematik sehingga tak layak untuk masuk ke kelas STEM. Mungkin mereka dapat E, G yang menyebabkan mereka tak yakin dan tak layak untuk masuk berada di kelas STEM. Sama ada sains gunaan, sains tulen dan sebagainya. So, kalau itu puncanya, kita atasi punca itu.
Intervensi kita ialah bagaimana nak meningkatkan kualiti pencapaian matematik dan sains di peringkat menengah rendah. Jangan kita biarkan dia berterusan begitu. Memperkasakan kualiti guru, meningkatkan aktiviti untuk menarik minat murid ke jurusan STEM. Ini jarang orang bicarakan di sekolah. Okey? Bagaimana kita nak meningkatkan jumlah murid menyertai STEM? Kerana saya tengok hari ini nak masuk ke STEM bukan susah lagi dah, sangat mudah. Nak dikira dia sebagai STEM sangat mudah. Hanya perlu dua mata pelajaran sains gunaan sahaja, cukup dah untuk dia berada dalam STEM mengikut syarat-syarat yang telah diberikan oleh KPM. Okey ya. Jadi penuhi tiga ini, insya-Allah akan adalah murid-murid kita dalam peringkat STEM. Baik, saya tak nak cerita yang ni, saya akan sambung kepada yang lain. Baik, kluster yang kedua, kemenjadian murid. Juga kita boleh bincangkan dalam dialog prestasi. Dah selesai kluster yang pertama, enrolment murid. Sekarang kita masuk kluster yang kedua, kemenjadian murid dalam PBS. PBS, Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Kita perlu data apa? Data pencapaian PBD. Semua mata pelajaran mengikut tahap penguasaan TP1 hingga TP6. Pencapaian minimum sekurang-kurangnya TP3. So, berapa ramai lagi yang berada di TP1 dan TP2? Subjek mana? Adakah subjek itu saja atau semua subjek? So, kumpulkan data itu. Okey, data PBD. Juga data segak dan data PGSK serta data psikometrik. Inventory kecerdasan pelbagai, inventory minat kejaya, semua data ini perlu kita ada, perlu kita analisiskan di bawah PBS, Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Ingat, PBS itu bukan PBD saja, dia juga termasuk segak, PGSK, psikometrik dan sebagainya. Bagaimana kita nak gabung jalinkan data ini? Kita nak correlatekan data ini. Okey ya. Kemudian analisis punca. Analisis punca PBD yang tak mencapai tahap sekurang-kurangnya TP3 itu, mengapa? Adakah dia benar tak boleh baca menulis? Kalau tak boleh baca menulis, kita guna kaedah lain untuk menilainya. Mungkin soft skill-nya bagus, mungkin hard skill-nya bagus. Yang kurang bagus sikit mungkin dari segi IQ saja, tapi SQ, EQ-nya bagus. Adakah kita nak kekalkan dia sebagai TP1 dan 2? Kita perlukan pertimbangan profesional. Jadi ini perlu dikaji dengan mendalam melalui RCA. Kaitkan juga dengan psikometrik dan juga STEM tadi. Barulah kita buat intervensi PDCA. Bagaimana nak meningkatkan kualiti TP dalam PBD dan juga kualiti pencapaian PGSK dalam co-curriculum. Jangan fokus PBD saja. PGSK juga penting sebagai PBD, sebagai PBS. Okey? 10% pencapaian co-curriculum dikira dalam sistem meritokrasi untuk ke universiti awam. Jadi dua-duanya sangat penting tuan-tuan ya. Ini boleh kita jadikan dia sebagai dialog prestasi di peringkat sekolah. Okey. Saya lanjutkan lagi. Kluster yang kedua lagi, iaitu kemenjadian murid dalam SPM. Layak CJ SPM dan juga keboleh pasaran pasca SPM. Keboleh pasaran ni jarang orang bincang. Orang duk fikir layak CJ GPS, layak CJ GPS. Tak fikir lepas SPM ke mana anak-anak itu boleh pergi. Layak tak dia untuk ke asasi, layak tak dia untuk ke matrikulasi, layak tak dia untuk diploma, layak tak dia untuk ke form 6 dan sebagainya. Ini juga kita kena bincangkan di peringkat dialog prestasi di sekolah. Baik, apakah data yang diperlukan? Data headcount murid yang gagal BN dan sejarah sebab LMS, serta data terperinci mengikut sempadan markah lulus. Data headcount murid yang layak melanjutkan pelajaran pasca SPM mengikut 13 laluan kau boleh pasaran. Sebenarnya ada 13 laluan kau boleh pasaran pasca SPM. Takkanlah tak sangkut salah satu anak-anak itu. Kalau tak sangkut, mengapa? Ini kita perlu buat RCA, buat root cause
analisis. Analisis topikal item yang menghalang calon untuk lulus, kepujian cemerlang berdasarkan kelemahan dan sebagainya. Buat RCA. Kemudian barulah kita buat intervensi yang bersifat kumpulan, yang bersifat individu, yang bersifat grup dan sebagainya. Cari penyebabnya untuk kita laksanakan intervensi yang berkesan. Okey? Ini antara contoh-contoh syarat layak keboleh pasaran. Kalau nak keluar negara, A dan A+. Subjeknya matematik, mat tambahan, fizik, kimia, bio, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah. Kalau tak layak itu, pergi yang kedua, program asasi DIPTA. Macam mana result dia? Pencapaian sekurang-kurangnya A- dan ke atas bagi subjek apa? Matematik, mat tambahan, fizik, kimia, bio, bahasa Inggeris. Adakah begini result anak-anak kita yang berada di aliran sains itu? Tak layak. Pergi ke yang ketiga, IPG, pendidikan. Pencapaian sekurang-kurangnya 5A- dan ke atas. Subjeknya terbuka. Jadi syarat ini kena diketahui dan kita perlu analisiskan keboleh pasaran ini setiap kali peperiksaan. Matrikulasi sains sekurang-kurangnya C dan ke atas. Subjeknya apa? 5 subjek. Okey? Fizik, kimia, bio macam biasalah, mat dan sebagainya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Matrik perakaunan pun sama, C sekurang-kurangnya C dan ke atas. Subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, mat tambahan, 2 elektif. Basic account, fizik, kimia, biologi, JKT, asas kelestarian, subjek teknikal. Matrik kejuruteraan pun sama, C dan ke atas. Subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, tambahan, fizik, kimia, bio and so on. Adakah result anak kita seperti itu? Jadi kita tak pernah melihat keboleh pasaran. Ini bahayanya. Okey? Diploma pula. Nak kursus diploma, 5 campur 3. 5 teras, 3 subjek yang lain. Subjek apa? Semua syarat ini perlu diketahui. Okey? Diploma aliran sains, diploma aliran sastra dan sebagainya. Ini semua kena mahir. Guru-guru di sekolah kena mahir. Sekolah menengah maksud saya. Yang ke-8, yang ke-9, ketingkatan 6. Aliran sains, apa syaratnya? C juga, kurang 18 unit. Okey, 3 subjek 18 unit. 6 sastra, 3 subjek 12 unit. Semua ini perlu dikuasai supaya anak-anak kita tadi layak untuk keboleh pasaran. Okey, diploma pula 5C, sijil 3C. Akhir sekali laluan terakhir sijil kolej komuniti, lulus PM dan sejarah. Takkanlah daripada 13 laluan ini tak sangkut satu pun. Kalau tak sangkut maknanya kesian anak-anak itu belajar. Okey, tak dapat apa-apa. Inilah yang perlu kita dialogkan di peringkat sekolah. Bukan lagi bersifat GPS, bukan lagi bersifat meningkat, menurun dan sebagainya. So, kena lihat kepada keboleh pasaran dalam SPM selain daripada layak mendapat sijil. Okey? Itu dia syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Saya ulang balik semula, saya tayangkan balik semula. Ini keluar negara. Okey. Asasi IPG. Saya kembangkan lagi seterusnya. Matrikulasi sains, matrik perakaunan, matrik kejuruteraan. Itu syarat-syarat dia. Okey, syarat-syarat keboleh pasaran. Okey. Yang ke-7, diploma 5 campur 3 yang sebut tadi. Okey, sama ada aliran sains ataupun aliran sastra. Yang ke-9, tingkatan 6 aliran sains, tingkatan 6 aliran sastra. Sains nak 18 unit, subjeknya itu. Sastra nak 12 unit, subjeknya itu. Tak dapat juga diploma kemahiran. Tak dapat juga sijil. Akhir sekali barulah sijil komuniti. Jadi inilah yang nak kita dialogkan di peringkat sekolah. Okey? Jadi saya sambungkan kepada
Kluster yang ketiga iaitu hal ehwal murid dari segi disiplin dan PPDA. Juga boleh kita dialogkan di peringkat sekolah. Data APDM kita kutip berkaitan dengan apa? Demografi murid. Misalnya dari segi status sosioekonomi, SES, golongan B40, jantina, bandar luar bandar mengikut tingkatan kelas, lokaliti, latar belakang dan sebagainya. Ini sebab kita nak kaitkan nanti dengan jurang pencapaian dalam peperiksaan, pencapaian dalam disiplin dan sebagainya. Ada kaitan tak dari segi SES, dari segi jantina dan sebagainya. Okey, analisiskan data SES, jantina dan bandar luar bandar dikaitkan dengan jurang pencapaian akademik dalam SAPS, kisah laku disiplin, kadar ponteng, keterlibatan dengan penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Akhirnya barulah kita buat intervensi untuk mengatasi jurang-jurang yang terdapat tadi, ya. Okey. Itu berkaitan dengan hal ehwal murid. Berkaitan dengan hal ehwal murid lagi, ini adalah jurang tadi, ya. Okey. Seterusnya adalah kluster yang keempat, iaitu kecemerlangan sekolah. Data dari segi SKPN G2, standard 1 hingga standard 3, standard 4 untuk kualiti guru, cari puncanya, cari intervensinya. InsyaAllah inilah yang akan kita dialogkan di peringkat sekolah. Jadi cakupi ke semua 4 kluster ini yang akan menghidupkan, yang akan membudayakan dialog prestasi di peringkat sekolah. Tukarkan mesyuarat kepada dialog prestasi. Perbanyakkan dialog prestasi, jangan banyak mesyuarat. Kerana mesyuarat ni kadang-kadang orang tak suka, dia sehala. Tetapi kalau dialog prestasi, banyak idea yang boleh ditambah baik, yang boleh disumbang saran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.